Oh ya ke? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dimuliakan pengerusi serta jaga surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, para petugas surau, para pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan Khalil, mana Tuan Khalil? Tajuk okey? Tajuk? Okey, kita Tuan Khalil tadi semalam tajuk saya pun batal dia lah tajuk. Sebab sekarang dengan isu hangat tentang apa ni, isu yang berlaku di Palestin. Jadi kita nak bersembang sikit lah tentang Bani Israel. Siapakah Bani Israel? Tuan-tuan macam Allah sekalian, kalau saya sebut I love Israel, orang marah tak? Marah. Sekarang saya cakap I love Israel, saya cakap terang, I love Israel. Salah tak? Kenapa? Salah, tapi tak sedar memang Ya? Saya bukan love Bani Israel, I don't love Bani Israel, but I love Israel. Apa pandangan saya? Okey, sebenarnya I love Israel itu tak salah. Okey, I love Israel. Israel itu ialah nama lain kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Boleh tak saya nak rekod sekejap, boleh? Minta maaf, nak rekod sikit, nak masuk TikTok. Okey, tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, kalaulah saya kata yang saya buat satu ucapan I love Israel, salah ke tak? Kak Noh, apa pandangan Kak Noh? Okey tak? Okey. Bukan I love Bani Israel, tak. I love Israel. Okey. Okeylah, sebab Kak Noh tak jawapan tadi. Jadi sebenarnya I love Israel tak ada masalah. Sebab Israel itu ialah nama lain bagi nama Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Ibrahim ada dua orang anak, iaitu Nabi Ismail jadi bapa bangsa Arab, dan Nabi Ishak bapa bangsa Yahudi. Nabi Ishak ada anak namanya Yaqub, dan Nabi Yaqub, nama lain Nabi Yaqub ialah Israel. Dan anak-anak Nabi Yaqub 12 orang itu semua menjadi Bani Israel. Antaranya Bunyamin, Nabi Yusuf, Lawi, Yahud, ada 12 semua sekali. Itu semua Bani Israel. Okey. Siapa Bani Israel ni kita akan sembang sebentar lagi. Okey, Bani Israel ini
Bani artinya anak-anak ataupun keturunan. Kalau kita kat sini nama dia Razak, contoh Razak ada anak, nama anak-anak dia jadi Bani Razak. Khalil ada anak, katakanlah Khalil dapat anak 12 orang anak, nanti semua anak-anak ni dinamakan sebagai Bani Khalil. Bani ni keturunan. Jadi Isra ialah hamba, Il ialah Allah dalam bahasa Ibrani. Ismail ialah yang didengari oleh Allah. Israel ialah hamba-hamba Allah. Tapi dalam bahasa yang lain pula katanya Isra ini artinya prajurit, tentera Allah. Jadi Israel ini sebab tu orang Yahudi mereka berpercaya bahawa bila setiap kali mereka dilahirkan, mereka adalah tentera-tentera Tuhan. Kalau kita pula agama kita, setiap anak yang dilahirkan man qala la ilaha illallah fa huwa da'i. Setiap umat Islam adalah pendakwah. Kita wajib berdakwah kepada orang lain. Sama ada kita ada ilmu, tak ada ilmu, kita ni orang baik, kita orang jahat, kita mesti berdakwah kepada orang lain. Walaupun kita tidak betul, tak apa. Itu dalam Islam. Berbanyak Yahudi, mereka kata setiap kali anak dilahirkan di kalangan Yahudi, maka mereka adalah tentera-tentera Allah, tentera Tuhan dia lah. Okay? Sambung boleh. Itu makna Bani Israel. Okey. Jadi dalam Bani Israel ni saya nak buka nota sekejap. Dalam Al-Quran banyak kali sebut perkataan Bani Israel, banyak kali. Sekejap ya, saya buka balik nota. Okey. Dalam surah Al-Baqarah ayat 47 Allah Ta'ala sebut, Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Surah Al-Baqarah ayat 47. Wahai kaum Bani Israel, Allah Ta'ala panggil, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah, kenanglah. Ingatlah balik, kenanglah balik nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu semua. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah memuliakan bangsa kamu berbanding bangsa-bangsa yang lain. Jadi Bani Israel ini mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding bangsa-bangsa yang lain. Sehinggalah Bani Israel merasakan bahawa mereka ni best. Dia rasa syok sendiri, rasa seronok macam dia lah yang terbaik. Tapi memang betul pun, Bani Israel sebenarnya mendapat banyak kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya apa? Antaranya Bani Israel ini adalah kaum yang paling banyak Nabi. Tuan-tuan tengok balik sejarah Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh sampai Nabi Ibrahim. Selepas Nabi Ibrahim, Nabi apa? Nabi Ishak, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Yusha bin Nun, Nabi Samuel, Nabi apa lagi? Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Nabi apa lagi? Nabi Ayub, anak dia Nabi Zulkifli. Siapa lagi? Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Semua ni Bani Israel. Sehingga ulama-ulama mengatakan bahawa sebenarnya 124,000 jumlah Nabi. Daripada 124,000 jumlah Nabi itu, ratusan ribu adalah Bani Israel. Ada yang hidup serentak satu zaman yang sama. Contohnya macam Nabi Ibrahim satu zaman dengan Nabi Lot alaihissalam, satu zaman dengan Nabi Ishak anak dia, Nabi Ismail anak dia. Lepas tu Nabi apa lagi yang sama zaman? Nabi Musa dan Nabi Harun. Satu zaman adik-beradik, satu ibu, lain mak bapak. Tapi dua-dua Bani Israel. Nabi Ishak apa Nabi Musa pun Bani Israel. Jadi sebab itulah Allah Taala muliakan bangsa apa? Bangsa Bani Israel kerana banyak nabi di kalangan mereka. Tetapi walaupun banyak nabi di kalangan mereka, mereka ini telah apa kata misalnya telah menyalahgunakan, abuse kelebihan yang ada tu. Kelebihan yang ada pada mereka telah abuse. Mereka bunuh nabi-nabi di kalangan mereka. Sebab tu dah ada Quran sebut wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka ini kaum yang melampaui batas dan membunuh nabi-nabi mereka sendiri. Inilah jahatnya Bani Israel. Kelebihan dia di kalangan mereka banyak nabi, tapi mereka bunuh nabi mereka.
Nabi apa je yang tak dibunuh? Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Ilyas dibunuh, Nabi Ilyas lari, kena kejar lari sampai hilang. Jadi banyaklah yang dibunuh. Nabi Musa diboikot hingga akhirnya Nabi Musa merajuk, lari ke tengah-tengah padang pasir dan Nabi Musa mati ke tengah padang pasir. Apa lagi? Pasal Bani Israel lah. Jadi siapa Bani Israel ni? Bani Israel ini asal usulnya ialah anak Nabi Yakub. Nabi Yakub anak siapa? Nabi Yakub anak Nabi Ishak. Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim. Okey. Jadi Nabi Yakub anak Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim. Dan Nabi Yakub ada 12 orang anak. Yang kita tahu salah seorang anaknya ialah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dalam 12 orang anak-anak Nabi Yusuf ini, yang baik cuma 2 orang je, iaitu Nabi Yusuf. Dalam banyak-banyak anak Nabi Yakub, yang baik cuma 2 orang, Nabi Yusuf dan Bunyamin. Bunyamin itu pun ada yang kata dia adalah seorang Nabi. Yang lain semua, ya Allah, yang lain semua tak ada pakai. Sebab apa? Sebab mereka lah yang yang meninggalkan Nabi Yusuf, main-main dengan Nabi Yusuf, tinggalkan. Lepas tu dicampak Nabi Yusuf dalam telaga. Sehinggalah Nabi Yusuf telah ditemui oleh pedagang-pedagang. Lalu pedagang tersebut telah menjadikan Nabi Yusuf sebagai hamba. Lalu dijual Nabi Yusuf itu kepada pembesar Mesir yang bernama Aziz. Dan akhirnya Aziz jadikan Yusuf sebagai anak angkat. Sehinggalah Nabi Yusuf telah difitnah oleh isteri kepada Aziz itu sendiri. Berlakulah fitnah. Akhirnya dia kata, Zulaikha kata Yusuf cuba untuk perkosa dia. Berlaku fitnah, dindang. Akhirnya Nabi Yusuf dipenjarakan di dalam penjara atas tuduhan cuba untuk merosakkan Zulaikha. Dan disitulah Nabi Yusuf AS telah diangkat menjadi Nabi. Dan akhirnya jadi Nabi. Dan akhirnya dia juga telah diangkat menjadi, bukan gubernur, dia sebagai Menteri Kewangan. Jadi zaman Nabi Yusuf dulu, Menteri Kewangan juga adalah Perdana Menteri. Jangan tak tahu. Jadi cerita politik sikit lah. Tapi kali-kali cerita tak ada apalah kan. Jadi Nabi Yusuf, dia Menteri Kewangan. Dan saya cek balik, dia juga adalah Perdana Menteri. Ibarat kata macam tu, dia pegang 2 jawatan. Ataupun mungkin ketika itu jawatan Perdana Menteri, jawatan Menteri Kewangan adalah jawatan menteri yang paling tinggi, seolah-olah dia jadi ketua kepada menteri-menteri yang lain. Jadi Nabi Yusuf AS telah menjadi ketua, dipimpin. Dan ketika Mesir telah dilanda 7 tahun nikmat yang hebat, tanam-tanaman yang hebat, kemudian 7 tahun diikuti dengan musim kemarau yang dahsyat. Jadi ketika musim kemarau itulah abang-abang Nabi Yusuf yang 10 orang adik-beradik itu, mereka datang jumpa dengan Nabi Yusuf untuk minta bantuan. Dan akhirnya Nabi Yusuf, seorang Perdana Menteri atau Menteri Kewangan ketika itu, telah mengizinkan abang-abangnya yang 10 orang itu untuk tinggal di Mesir bersama dengan Nabi Yakub AS. Dan mereka semua pindah daripada Palestin, ramai-ramai pindah ke Mesir, tinggal kat Mesir. Sampailah ketika itu dikatakan ada 80 kaum Bani Israel yang 12 orang adik-beradik itu campur dengan anak bini dan sebagainya, semua 80 orang berpindah ke Mesir. 80 orang dapat kebenaran politik daripada Nabi Yusuf AS, adik bongsu mereka. Jadi ketika itu Bani Israel mula tinggal di Mesir. Zaman berganti zaman, keturunan berganti keturunan. Akhirnya mereka ini daripada 80 orang telah berkembang menjadi 6,000 orang. Dan ketika itu yang jadi pemerintah kepada Mesir ialah Fir'aun. Fir'aun yang zalim, yang bernama Ramsis III. Ada kata Ramsis II. Jadi Fir'aun ni sebenarnya dia bukan nama betul. Fir'aun ini ialah gelaran jawatan. Macam kita lah Malaysia ada Agong. Agong tu bertukar-tukar. Maknanya Sultan. Sekarang Sultan Abdullah, sebelum ni Sultan Muhammad, sebelum tu Sultan Azlan Shah ke siapa kan. Jadi jawatan tu ialah Agong. Jadi Fir'aun pun Agong juga. Dia nama Fir'aun tu berubah-ubah dah mengikut siapa yang ganti. Jadi zaman itu, ketika itu Fir'aun ketika itu ialah Ramsis. Ada kata Ramsis II, ada kata Ramsis III. Jadi Ramsis ni banyak sebenarnya. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada Fir'aun yang paling handsome, Tutankhamun. Ada juga perempuan Cleopatra.
Ada juga yang beriman, ada yang tak beriman. Banyaklah. Senarai Fir'aun ni ramai, ratusan orang yang jadi Fir'aun. Jadi kebetulan ketika itu yang jadi Fir'aun ialah Ramses III, seorang raja Fir'aun yang sangat zalim. Dan mereka ni telah menindas kaum Bani Israel ini. Menindas, dijadikan sebagai hamba, dijadikan sebagai kuli dan sebagainya. Sehinggalah lahir seorang pemimpin daripada kaum Bani Israel itu sendiri. Mereka seorang anak dilahirkan pada tahun ketika masa tu Fir'aun dia telah mimpi tak baik. Maka ahli-ahli sihir dia telah membuat takwil mimpi, menyatakan bahawa akan lahir seorang anak lelaki tahun ini yang akan menjatuhkan dinasti kau. Jadi bila dengar nasihat daripada tukang-tukang mimpi ni, Fir'aun pun keluarkan arahan, siapa bayi yang lahir pada tahun itu, yang lelaki kita akan bunuh, yang perempuan kita biarkan hidup. Yuzabbihuna abna'ahum, kita akan bunuh budak-budak lelaki, wa yastahyuna nisa'ahum, dan kita akan biarkan anak perempuan hidup, anak lelaki bunuh. Jadi kebetulan tahun itu Nabi Musa AS telah dilahirkan. Jadi kalau ikut nasib, Nabi Musa patutnya dibunuh pada tahun itu. Tapi mak dia telah sembunyi, sembunyi melahirkan Nabi Musa di dalam sebuah gua, yang mana mak bapak Nabi Musa terdiri daripada Bani Israel tak berani nak keluar. Mereka hanya tinggal dalam gua, membesarkan Nabi Musa dalam gua. Ketika dilahirkan dalam gua, selepas beberapa hari hidup, Nabi Musa telah dihanyutkan di Sungai Nil. Jadi menangislah mak dia melepaskan anak dia di Sungai Nil. Sehinggalah Nabi Musa telah dihanyutkan di Sungai Nil, sampailah lalu di depan istana Fir'aun. Ketika itu anak-anak Fir'aun sedang bermandi Sungai Nil bersama dengan bini Fir'aun, iaitu Asia. Jadi bila anak-anak Fir'aun dia tengok baby comel cantik, dia pun sembunyikan. Dia ambil baby tu sembunyi dalam istana. Lepas tu mak dia tengok, budak ni comelnya, cantik, handsome budaknya. Tapi ni kalau bapa kau tahu ni, mesti kena bunuh budak ni. Maka mereka pun sembunyi bela Nabi Musa. Sehinggalah akhirnya Nabi Musa kantoilah dengan Nabi Musa bahawa budak ini tinggal di rumah dia. Nabi Musa marah, dan tiba-tiba cerita ni panjang lah kan. Nabi Musa macam bukan Nabi Musa, Fir'aun pun marah bila tengok ada bayi tinggal di rumah dia. Dan Fir'aun kata budak ini patutnya dibunuh. Tapi Asia kata, abang tak apalah bang, budak ni comel bang, baik bang orangnya, biarlah saya bela, kita pun tak ada anak lelaki bang, tak apalah bang. Jadi akhirnya Fir'aun pun cair. Tapi ketika Fir'aun main dengan Nabi Musa yang baby tu, tiba-tiba Nabi Musa yang baby tu telah mencabut janggut Nabi Musa, janggut Fir'aun. Fir'aun kata, oi ini budak kecil ni, kecil-kecil lagi dah berani cabut janggut aku. Ni petanda tak baik ni. Itu panjanglah ceritanya, ada cerita. Akhirnya nak ceritakan Nabi Musa pun membesar di istana Fir'aun. Dan ketika itu Nabi Musa membesar dalam suasana ke-Fir'aunan lah. Dia jadi anak angkat Fir'aun. Jadi suasana tu, walaupun ibunya Asia beriman kepada Allah, ni peliknya, Fir'aun ni jahat, isterinya beriman kepada Allah. Jadi Nabi Musa tetap mendapat didikan yang baik daripada Asia, isteri kepada Fir'aun. Selepas Nabi Musa membesar, Nabi Musa pernah nak diserang oleh bangsa Kipti. Bangsa Kipti ni apa? Orang asal Mesir dipanggil Kipti. Orang asal Palestin dipanggil Bani Israel. Jadi Bani Israel dan Kipti ni tak ngam lah. Macam Malaysia lah, macam Melayu dan Cina tak ngam lah, konon-konon je lah. Ibarat kata gitulah, adalah macam tak apa ngam lah dan sebagainya. Jadi Kipti dan Bani Israel pun tak apa ngam. Kipti ni tuan tanah, Bani Israel ni ialah pendatang dan menjadi hamba kepada kaum Kipti, kaum Fir'aun. Jadi ada seorang Kipti ni cari pasal dengan Nabi Musa. Nabi Musa nak mempertahankan diri, tiba-tiba tak sengaja Nabi Musa telah swing, sekali punch kena dekat muka si Bani Kipti tu. Dan sekali punch, bukan KO, meninggal. Kalau KO 3 minit bangun balik, ini meninggal terus. Ini Nabi dah terus.
Nak ceritakan betapa Nabi Musa ni badan dia besar, kuat. Dia sekali dia punch, meninggal terus. Jadi berita yang Nabi Musa telah menumbuk KO lelaki Kipti ini tersebar viral. Maka Nabi Musa menjadi most wanted person in Egypt. Egypt most wanted. Dia kalau cerita lagu apa ni, Rembau Most Wanted kan. Itu lagu Melayu tapi ni lagu zaman tu lah. Jadi Egypt Most Wanted. Jadi Nabi Musa terpaksa atas nasihat orang ramai, Nabi Musa dipaksa untuk berlari meninggalkan istana Firaun. Dia lari tinggalkan istana Firaun, tinggalkan Mesir. Dia lari jauh, bukan setakat tinggalkan Mesir, dia cross semenanjung Sinai. Lepas tu dia sambung lari lagi, dia cross Palestin, dia sambung lagi, cross sampai ke kota Madian yang terletak di timur, di barat Jordan ataupun di East Bank apa ni, tebing timur. Tebing barat Palestin, tebing timur Jordan, di Madian. Sampai kat Madian je, dia tanya dengan orang ramai, ini kita ni kat mana kan? Ini namanya kota Madian. Adakah aku tertakluk di bawah kerajaan Firaun Mesir? No, you are safe here. Dia ceritalah dia kena kejar dengan tentera Firaun. Jadi dia kata kau dah terkeluar daripada wilayah Firaun. Kota Madian selamat. Dan kota Madian ni dia terkenal dengan tanam-tanaman kesuburan, memang hijau lah situ. Dia tak macam Mesir lah. Okey, jadi akhirnya Nabi Musa kata okeylah aku stay kat sini lah. Jadi dia pun lapar, haus. Dia tanya orang kat mana nak cari makanan. Dia orang kata ada dekat atas sana tu, kawasan tu memang banyak orang bercocok tanam, ada pasar dan sebagainya. Dia pun pergi situ, dan bila pergi situ tengok rupa-rupanya kat situ ada satu telaga perigi yang besar, yang mana setiap orang akan ambil air kat situ dan bawa balik. Dan tiba-tiba dia ternampak ada 2 orang anak dara yang cantik dan sopan. Yang Nabi Musa tengok, kesian budak perempuan ni. Sebab budak perempuan tu dia kena ambil air juga. Sebagaimana orang-orang lelaki dewasa yang lain ambil air, budak perempuan ni pun kena ambil air. Jadi dia kesian. Dia cakap, "Dek, abang tengok kesian lah adik ni, mesti ni lah biar abang tolong." Jadi Nabi Musa pun tolonglah ambilkan air tersebut. Nabi Musa tolong ambil air tersebut. Kemudian betul lah yang kakak nak cakap apa tadi. Jadi dia ambil air tersebut, dan air tersebut Nabi Musa kata, "Biarlah saya hantar ke rumah kamu." "Jauh tak rumah kamu?" "Jauh bang, rumah kami jauh." Tak apalah, biar abang tolong hantar kan. Jadi Nabi Musa pun offer lah untuk tolong hantar kan. Jadi budak perempuan tu jalan depan, Nabi Musa kat belakang. Nabi Musa kata, lain macam lah jalan belakang orang perempuan ni, tak manis. Jadi adik duduk kat belakang, biar abang jalan kat depan. Adik cakap je kiri kanan tunjuk jalan, nanti abang follow lah cakap adik ni. Siang 2 orang budak perempuan ni kata, baik betul lah sini. Dah lah handsome, gagah, perkasa. Dia buka perigi tu ada penutup dengan batu. Dan zaman tu saya baca, katanya ketika itu kalau perigi tu nak dibuka, terpaksa 10 orang pun boleh tarik. 10 orang tarik baru boleh dia buka penutup perigi tu. Tapi Nabi Musa buat seorang sebelah tangan. Kuat. Dia punya kuat. Masa saya baca tu, gambarannya seolah-olah dia kuat macam Popeye makan spinach. Gitu. Kuat tak kuat ya? Seolah-olah macam Popeye makan spinach. Imam tahu Popeye? Dia tahu apa ni, Naruto je. Dia orang muda kan. Jadi Popeye ni kuat lah kan. Macam tu lah Nabi Musa AS, dia angkat penutup telaga tu seorang. Dia menggunakan sebelah tangan. Jadi budak perempuan ni kagum lah. Wow, sado ni abang ni. Macam tu lah, ibarat kata lah, ni bahasa saya kan, bahasa saya. Jadi akhirnya budak-budak perempuan ni pun macam kagum lah, dengan sangat impress dengan Nabi Musa. Dan budak perempuan ni kata, "Bang, rumah kami kat atas tu, tapi boleh tak abang jumpa dengan ayah kita orang? Abang sembang dengan ayah kita orang dulu kan? Kok lah ayah saya boleh offer something ke. Ayah saya ni ada banyak kebun tau, ada banyak haiwan-haiwan ternakan. Kalau abang nak minta job dengan ayah saya, boleh dah kan. Ayah saya ni dah tua, tapi dia banyak harta." Jadi Nabi Musa kata, "Okeylah, tak apalah, boleh jugalah. Alang-alang dah sampai, boleh saya berkenalan. Saya pun kat sini sebatang kara, tidak ada siapa-siapa kat sini. Jadi bolehlah saya jumpa dengan adik-adik punya ayah." Okey. Maka mereka pun berkenalan lah. Nabi Syuaib dikenalkan dengan
Nabi Syuaib dikenalkan kepada Nabi Musa AS oleh anak-anak Nabi Syuaib. Maka mereka pun berkenalan dan akhirnya Nabi Syuaib offer, wahai lelaki muda, anak muda, saya tengok kamu ni kuat, qawiyul amin. Itu dah kuat sebab Nabi Musa ada dua sifat, iaitu qawi dan amin. Qawi maknanya kompeten, boleh buat kerja. Amin orang jujur. Kadang-kadang kita boleh buat kerja tapi tak jujur. Kerja bank menipu dan sebagainya, buat scam dan sebagainya. Ada orang kerja polis bagus, qawi, jadi polis kuat tapi makan rasuah. Tak jadilah. Susah nak cari dua-dua ni. Qawi pun ada, amin pun ada. Yang itu ada pada Nabi Musa alaihi salam. Jadi akhirnya Nabi Musa bekerja dengan Nabi Syuaib selama 10 tahun. Jaga ladang, jaga haiwan ternakan dan sebagainya, sehinggalah akhirnya Nabi Musa AS telah ditawarkan oleh Nabi Syuaib untuk menjadi menantunya. Kau ni dah kerja dengan aku lama dah, kerja bagus, amanah pun dia, sampai masa kau untuk kahwin, kau tak kahwin lagi. Anak aku pun aku nampak macam sesuai untuk kau, dia pun macam dah syok orang kau. Jadi apa kata kalau aku halalkan kau dengan anak aku, kau jadi menantu aku. Jadi Nabi Syuaib kata okey, boleh jugalah kan. Nabi Syuaib pun akhirnya kahwin dengan anak Nabi Musa kahwin dengan anak Nabi Syuaib. Okey. Jadi ketika itulah Nabi Allah Musa belajar tentang Islam dan akidah dengan Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib ni dia bukan seorang rasul yang glamour, tidak. Tapi dia terkenal sebagai gelarannya Khatibul Anbiya, iaitu pemidato yang mengajar para anbiya. Dialah tok guru kepada Nabi Musa alaihissalam dan nabi-nabi yang lain. Harus diingatkan Nabi Syuaib dia bukan Bani Israel, dia adalah bangsa Arab kuno. Selain daripada Nabi Syuaib dan bangsa Arab kuno, Nabi Saleh, Nabi Hud dan Nabi Muhammad bangsa Arab maju moden. Okey? Ni je Nabi yang bangsa Arab. Sedangkan yang lain kebanyakannya adalah Bani Israel. Jadi Nabi Syuaib ini walaupun cerita tak banyak dalam Quran, tak banyak sangat cerita dia, tapi dialah yang telah merekrut, mengkadirkan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Nabi Musa menjadi seorang yang sangat hebat, seorang Nabi yang tinggi ilmunya, tinggi hikmahnya dan berbagai kelebihan, sehingga dia menjadi Nabi yang top di kalangan agama Islam. Nabi yang nombor satu siapa? Nabi Muhammad lah. Nombor dua siapa? Nombor dua Nabi Ibrahim AS. Nombor tiga Nabi Musa. Lepas tu barulah diikuti dengan Nabi lain, Nabi Nuh, Nabi Isa dan seterusnya. Dia top 5 ada 5 kan. Nabi Muhammad, lepas tu Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. 5 ni top 5. Jadi Nabi Musa Nabi yang ketiga. Ada perbincangan panjang. Lain kali kita cerita siapakah ranking Nabi nombor 1, nombor 2 siapa, nombor 3 siapa. Ada khilaf pula 2 dengan 3 ni, apa hujah-hujah masing-masing. Dan akhirnya siapa yang ulama-ulama kata nombor 2. Dipendekkan cerita, ulama nombor 2, Nabi nombor 2 paling top ialah Nabi Ibrahim AS. Juga merupakan atuk kepada Nabi Musa AS. Juga merupakan atuk pada Nabi Muhammad SAW. Okey, habis cerita tu. Akhirnya Nabi Musa AS setelah diangkat jadi Nabi, setelah ada ilmu yang banyak, boleh jadi Nabi lagi. Ada ilmu yang banyak daripada kota Madian yang terletak di East Bank ataupun tebing timur di Jordan. Akhirnya dia kata dia dah rindu sangat nak balik kampung. Dia pun balik semula ke Mesir. Dalam perjalanan daripada Jordan nak lintas ke Palestin, lepas lintas Palestin berada di semenanjung Sinai. Ketika itu ada satu kawasan dipanggil Muqaddas Tuwa. Tuwa jadi Tawaw alif ataupun Tawaw ia tak ada titik. Tuwa ni tertera dalam Al-Quran. Di situlah Allah Ta'ala telah menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa telah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan diturunkan ke atasnya kitab apa? Nabi Musa kitab apa? Kitab Taurat, ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai Torah. Jadi kitab Torah, kitab Taurat. Ketika itulah Nabi Musa diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dan dia telah diarahkan untuk pergi ke Mesir
idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau ke Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Balik semula ke Mekah, ke Mesir, lawan bapa angkat kau. Dia sangat melampau, dia telah melawan aku. Jadi atas arahan itu Nabi Musa pun pergi ke Mesir dan nak selamatkan Bani Israel yang telah diseksa dan dihina oleh masyarakat Fir'aun ketika itu. Ketika itu jumlah Bani Israel ada 600,000 orang. 600,000. Kalau Malaysia 600,000 dah berapa parlimen dah? 5 parlimen buat, 5-6 parlimen kan? Silat-silat 10 parlimen. Ramailah. Ada 600,000 Bani Israel yang tinggal di Mesir ketika itu, yang ditindas setiap hari oleh Fir'aun. Dan akhirnya Nabi Musa balik ke Mesir, lawan Fir'aun, dan ceritanya panjang. Lawan itu, lawan ini, penindasan, lepas tu yang sihir lah, apa dan sebagainya. Yang tongkat jadi ular jadi tongkat, benda semua makan ular, makan ular-ular yang lain. Panjang ceritanya, saya tak sempat cerita malam ni. Setelah puas Fir'aun telah menindas kaum Bani Israel, akhirnya Bani Israel minta, wahai Musa, kalau engkau betul-betul ada Tuhan, selamatkan kami daripada Fir'aun. Maka Nabi Musa yang beriman pada Allah kata, okey, baik, I will stand with you, wahai Bani Israel, no problem. I'm also from Bani Israel. Aku cuma anak angkat kepada Fir'aun, tapi aku Bani Israel juga, aku akan bantu kamu. Dan akhirnya Nabi Musa bawa kaum Bani Israel 600,000 daripada Mesir nak balik semula ke Palestin. Jadi mereka daripada Mesir telah pergi ke tepi pantai. Pantai itu dikatakan pantai Arish, ada kata pantai Arish, ada macam-macam, dekat dengan terusan Suez. Jadi ketika itu dia nak seberang pergi ke Semenanjung Sinai, ada kata seberang terus pergi ke Saudi, ada khilaf ni. Jadi masa itu mereka terpaksa menyeberangi laut. Kapal tak ada, sampan tak ada, not even raket pun tak ada, pelampung pun tak ada. Macam mana mereka nak menyeberangi Laut Merah ketika itu? Tapi dengan kuasa Allah, tahu cerita ni? Nabi Musa diperintahkan untuk ketuk tongkatnya, maka terbelahlah Laut Merah, menyebabkan Nabi Musa dan 600,000 Bani Israel berjaya menyeberangi Laut Merah. Bila dah seberang Laut Merah ya, Fir'aun pun follow. Fir'aun, Haman dan pembesar-pembesar Fir'aun pun follow juga. Tiba-tiba di tengah perjalanan Allah Ta'ala perintahkan Musa ketuk balik tongkat kali kedua, maka katuklah balik Laut Merah tersebut, Laut Merah. Maka setelah Laut Merah katuk semula, Fir'aun dan konco-konconya pun mati. Jadi ini nikmat yang besar yang telah dinikmati oleh Bani Israel, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekejaman dan kezaliman Fir'aun laknatullah alaih. Jadi Bani Israel pun terselamat. Mereka telah pergi ke Semenanjung Sinai. Dan sampai di Semenanjung Sinai, Nabi Musa AS telah diperintahkan untuk naik semula ke Jabal Musa ataupun Gunung Musa. Di situlah Nabi Musa AS telah diberikan mukjizat untuk bersembang-sembang dengan Allah. Kan Musa kan, wa kallamallahu Musa taklima, dan Nabi Musa telah bercakap dengan Allah. Allah cakap, dia cakap. Taklima tu maknanya saling macam conversation. Aku cakap, kau cakap. Kau cakap, aku cakap. Tu. Jadi Nabi Musa boleh berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya monolog. Monolog cakap seorang-seorang. Ni dialog. Ini dua-dua dialog lah. Dua-dua cakap. Nabi Musa cakap, Allah balas. Allah cakap, Nabi Musa balas. Ini satu-satunya manusia yang boleh berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Musa AS. Dan ketika itulah dihabiskan wahyu surah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS, dan akhirnya Nabi Musa menjadi seorang yang sangat hebat kerana ada turunannya kitab Taurat padanya. Lalu setelah dia dapat naik ke atas dapat kitab Taurat, setelah ada riwayat kata 40 hari, ada riwayat kata 60 hari, ada riwayat kata bertahun-tahun, selesai khatam turun Taurat, maka Nabi Musa pun daripada Jabal Musa di Semenanjung Sinai turun semula ke bawah Semenanjung Sinai, pergi ke tanah rata lah, untuk kembali berdakwah kepada kaumnya Bani Israel yang tinggal di situ. Tapi tuan-tuan tahu tak, sebelum Nabi Musa naik ke Jabal Musa tu, Bani Israel ini dijaga oleh
adik kepada Nabi Musa. Siapa? Nabi Harun. Nabi Harun kan sentiasa membantu Nabi Musa ketika memerangi Fir'aun dan sebagainya. Jadi masa tu Nabi Harun pun bersama Nabi Musa. Nabi Musa kata, aku naik ke atas menerima wahyu Allah, arahan Allah, kau stay kat bawah, jaga kaum kita. Tapi walaupun Nabi Harun seorang petah berkata-kata, petah berhujah, pun gagal untuk mendidik Bani Israel. Bani Israel sepatutnya mereka telah beriman, berterima kasih kepada Allah dan selamatkan mereka daripada kekejaman Fir'aun. Dan bila sampai ke Sungai Sinai, mereka telah kufur balik kepada Allah. Kufur macam mana? Ada seorang lelaki namanya Samiri. Samiri ini telah membina sebuah patung, membina sebuah patung yang disalurkan dengan emas. Dia buat bentuk macam lembu, dan akhirnya mereka beramai-ramai sembah. Daripada kau sembah Tuhan yang Allah yang kau tak nampak, yang kau tak boleh cakap dengan dia, lebih baik kau sembah Tuhan aku ni yang baru aku jumpa, boleh bercakap dengan dia. Bila mereka berdoa, tiba-tiba lembu tu bercakap. Sebenarnya bukan lembu tu bercakap, sebenarnya tiupan angin daripada celah-celah gunung tu, bila masuk ke celah-celah batu tu, telah berbunyi menyebabkan seolah-olah macam lembu Samiri itu bercakap. Jadi mereka kata, nampak ni Tuhan kita, kita nampak dia, kita boleh pegang dia, kita boleh cakap dengan dia. Kau minta apa-apa. Jadi orang Bani Israel percaya. Nabi Musa turun, down. Nabi Musa, ya, aku dah ajar kau macam-macam. Apa lagi yang kau nak? Bani Israel, banyaklah dalil pertolongan yang Allah Ta'ala bagi pada kau. Tiba-tiba kau tetap kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Okey, saya teruskan ya. Jadi akhirnya Nabi Musa AS, dia terus berdakwah dan berdakwah. Dia cakap, ini bukan Tuhan sebenar. Dicampak, Nabi Musa campak patung Samiri, campak ke laut. Bunyilah jauh Nabi Musa, dia campak ke laut. Kalau betul lah lembu Samiri ini adalah Tuhan, kenapa lembu ini tak lawan bila nak buang dia ke laut? Kalau betul lah lembu ini Tuhan, kenapa dia tak melawan? Kenapa dia diam dan kembali ke laut? Dan dia tidak menyelamatkan diri langsung. Jadi kalau dia tak dapat nak selamatkan diri dia, apatah lagi nak selamatkan kamu semua. Wahai Bani Israel, apa lagi yang kau nak? Nikmat apa yang dia nak? Bani Israel bila mereka mencari dalam perjalanan, mencari rumah yang sesuai, jalan punya jalan, tiba-tiba haus. Apa yang mereka minta? Wahai Musa, kalau kau betul-betul lah Rasul, kalau Tuhan Allah tu benar-benar wujud, kami nak air. Kami nak air, bagi air. Maka Nabi Musa kata, wa izistasqa Musa liqaumihi. Maka apabila Nabi Musa minta air pada Allah untuk kaumnya, dan Allah pun menjawab, faqulna drib bi asaqal hajar. Maka Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala berfirman, wahai Musa, ketuklah tongkatmu pada batu. Maka Nabi Musa pun cari batu, Nabi Musa ketuk fam fajar husnata asyrata aina. Lagi apa? Qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Lebih kurang itulah saya tak ingat. Kata Iman lagi hafal. Saya dah lupa dah ayat tu. Dulu silibus hafal. Sekarang dah keluar, dah grade, dah tak hafal lah silibus ni. Okey, jadi maksud ayat ni lebih kurang macam inilah. Ketika Nabi Musa minta air untuk kaum dia, Bani Israel, maka Nabi Musa pun berdoa. Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Musa. Dan Allah Ta'ala kata, ketuklah dengan tongkatmu pada batu. Bila Nabi Musa ketuk, serta-merta keluar 12 air mata. Air mata ke? Ke mata air? Mata air, sorry. Saya malam-malam saya punya Melayu kurang. Kalau English okey. Jadi 12 mata air keluar. Saya baru pergi minggu lepas, pergi ke Petra, saya pergi dah situ. Alhamdulillah, saya nampak ada 12 mata air keluar. Mata air 12 mata air keluar. Sampai sekarang air masih wujud dan sejuk air. Ada. Jernih. Boleh ikut saya next time. Kita pergi Jordan, pergi Petra, sehingga pergi Palestin. Boleh tengok. Masih wujud. Tapi hilaf. Ada satu kata kat Petra, Jordan. Satu lagi saya pernah pergi juga dekat Semenanjung Sinai. Yang Semenanjung Sinai tu tak ada air. Tapi nampaklah ada 12 lubang. Jadi kan Bani Israel dah ada 12. Ingat tak saya sebut tadi? Bani Israel ada 12 bani, 12 kelompok, 12 keluarga. Dan masing-masing tahu qad alima kullu unasim masyrabahum. Masing-masing tahu yang mana lubang dia.
Mereka tak bergaduh lah. Ni lubang aku, ni lubang kau. Kau nak keluarga kau, ini nak keluarga dia, aku nak keluarga aku. Masing-masing lah. Tak bergaduh dengan air masing-masing. Jadi nak air, minta pada Allah terus dapat air. Kalau kita kat dunia ni nak air, kena usaha dulu, kerja, dah kerja dapat duit baru boleh air. Tapi Bani Israel senang, minta terus turun air. Lepas tu bila mereka lapar, nak makanan, kalau kau betul, wahai Musa, kalau kau betul-betul Nabi dan Rasul, kami akan beriman pada kau dengan syarat bagi kami makanan. Turun makanan, manna wassalwa. Boleh cek dalam Google, manna wassalwa, Maidah, makanan hidangan yang diturunkan kepada Bani Israel daripada syurga. Manna wassalwa ni khilaf. Manna wassalwa tu apa? Ada kata manisan, ada kata burung, macam burung puyuh yang dibakar dan digoreng. Dibakar. Jadi mereka bermakan yang kenyang lah. Senang betul. Dah macam cerita Piramli kan. Makan 3 pack apa ni last mana Dorin ni Ma'jun salasa keluar kan. Jadi dia minta dari Musa, minta makanan, keluar makanan, datang dari langit. Apa lagi, ada berlaku kematian pada Bani Israel, minta hidup balik dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah permintaan Bani Israel yang dikabulkan terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah Ta'ala kata uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ingat balik apa yang aku dah bagi pada kamu, dan sesungguhnya aku muliakan kamu berbanding kaum-kaum lain. Kaum lain minta tak dapat, Red Indian minta tak dapat, Bani lain minta tak dapat, Bani Israel minta dapat. Aku muliakan kamu semua. Okey. Jadi habis kat situ, rupa-rupanya mereka tetap tidak beriman kepada Allah SWT. Pagi iman, petang kufur balik. Pagi baik, petang gaduh balik. Malam damai, bersumpah setia, besok pagi khianat. Inilah sifat Bani Israel. Okey, jadi akhirnya tuan-tuan buka surah Al-Ma'idah ayat 22. Ayat itu saya ringkaskan, tak sempat nak baca, tuan-tuan buka. Ingat catat sila. Surah Al-Ma'idah ayat 20 sampai 26 sebenarnya. Kalau nak bagus baca 20 sampai 26. Tapi pada ayat 22 telah disebutkan tentang Allah Ta'ala arah Bani Israel untuk pergi ke Ardul Muqaddasah. Ardul Muqaddasah itu maksudnya apa? Ialah Baitul Maqdis ataupun Al-Quds. Itu ialah tanah kamu, tanah yang dijanjikan. Pergi situ, kamu akan kuasai bumi itu. Bumi itu adalah the promised land, tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel. Masuk dalam tu, dan kamu akan hidup aman damai kat situ. Syaratnya kamu kena masuklah, dan kamu akan diberikan kemenangan, diberikan kekuasaan untuk tinggal kat situ. Tapi nak tahu tak, Bani Israel ni, dia kata apa? Yang duduk kat situ kauman jabbarin. Kauman jabbarin ni kaum yang jabbar. Jabbar ni samsik, badan besar, kuat, suka belas orang. Kami tak nak masuk, kami tak berani. Orang Yahudi, orang Bani Israel. Kat situ, wahai Musa, kat situ ada kaum-kaum penduduk Palestin yang kuat dan samsing. Kami tak nak masuk. Maka Nabi Musa kata apa? Kita kena perangi mereka, baru kita boleh duduk situ. Apa jawapan Bani Israel? Izhab anta, engkau pergilah, wa rabbaka, dan Tuhan kamu pergi. Engkau dan Tuhan kau pergi. Faqatila, dan berperanglah. Kau orang berperanglah. Inna hahuna qa'idun, kami kat sini duduk. Kau perang, kami kat sini duduk. Kalau kau mati, matilah. Kalau hidup, kau masuk. Ini sifat Bani Israel. Dah bagi mana sarwa, dah bagi air, tetap kufur pada Allah. Allah dah janji dah, kau masuk dalam tu tanah kau. Tanah masuk. Lepas tu dicabar pula, wahai Musa, kalau betul lah Tuhan kau cakap itu, engkau lah dengan Tuhan kau pergi je lah. Kau dua orang pergilah. Kami kat sini duduk. Inna hahuna qa'idun. Dalam Quran saya cakap, inna hahuna qa'idun. Kami kat sini duduk. Duduk relax, orang gaduh lah perang. Habis tu tahu Jadi Nabi Musa AS rasa, sampailah ayat 26. Nabi Musa kata, la amliku li nafsi, aku sendiri tak mampu nak kawal perasaan aku. Maka pisahkanlah aku dan Harun daripada kaum yang degil. A'udzubillah, syaitan macam pelesek ni. Pisahkanlah aku dengan mereka. Dan akhirnya Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi Musa AS.
Nabi Musa telah pergi ke satu kawasan pergunungan merah ataupun padang pasir gurun merah, dan Nabi Musa telah pun meninggal di situ. Setelah Nabi Musa meninggal di situ, tugas dakwah diteruskan oleh adiknya yang bernama siapa tadi? Harun alaihissalam. Nabi Harun teruskan tugas dakwah. Baik sikitlah, tapi mereka tetap sesat, tak jumpa tanah yang mereka nak diami. Tanah orang Palestin, nak cari tanah lain tak jumpa. Dan akhirnya Nabi Harun alaihissalam berdakwah membimbing mereka, dan Nabi Harun pun wafat digantikan dengan pembantu Nabi Musa dalam surah Al-Kahfi, ingat tak? Wa idh qala Musa li Fatah tu pemuda. Siapa pemuda tu? Nabi Yusha bin Nun. Jadi Nabi Yusha bin Nun juga adalah di kalangan Bani Israel. Jadi Nabi Yusha bin Nun lah yang menjadi pengganti tugas-tugas dakwah Nabi. Daripada Nabi Musa pergi ke Harun, Nabi Harun pergi ke Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun mati, tugas tersebut diganti oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel ni dia bukan rasul, dia Nabi. Kemudian Nabi Samuel mati, tugas tersebut telah diberikan kepada Raja Talut. Lepas Raja Talut mati, tugas dakwah telah berpindah kepada king yang pertama di dalam masyarakat Yahudi, iaitu King of David, yang sebenarnya dalam Islam namanya ialah Nabi Daud alaihissalam. Jadi tuan-tuan kalau pergi ke Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan akan jumpa sebelah Masjid Al-Aqsa ada makam Nabi Daud alaihissalam yang ditulis Tomb of King of David. Tuan-tuan boleh pergi. Nanti insya-Allah tahun depan kita kisah sama tuan-tuan. Insya-Allah tak ada rezeki. Kota Baitul Maqdis tu dia macam ni petak dalam kota lama lah, dalam batuan lama kan. Jadi suku tu adalah Masjid Al-Aqsa. Yang lain tu ada gereja Armenia, ada gereja Katolik, bukan Katolik, Ortodok, dan ada juga sinagog ataupun temple tu orang-orang Yahudi. Dalam temple Yahudi tu lah ada makam Nabi Daud alaihissalam. Dan mereka cuba nak cari makam ataupun temple Solomon. Nabi Sulaiman punya temple lah dia. Dia cari dekat bawah Masjid Al-Aqsa, yang dikatakan sampai sekarang tak jumpa. Tapi sebenarnya menipu lah kan. Sebenarnya dia nak robohkan Masjid Al-Aqsa sebenarnya. Yang tu nantilah cerita lain lah, kemudian lah. So akhirnya Bani Israel terus hidup dalam keadaan hina, tapi mereka mencari-cari tanah mereka. Okey, tuan-tuan berapa macam sekalian, dipendekkan cerita, hari ini orang-orang Yahudi satu dunia, setelah United Nation telah mengiktiraf bahawa Palestin itu tanah orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi pun berpindah ramai-ramai ke Palestin, dan mereka telah menjajah Palestin, telah menjadikan Palestin dengan nama baru. Apa dia? Israel. Okay? Palestin telah dijajah dan akhirnya telah tukar nama menjadi Israel. Okey. Orang-orang Yahudi seluruh dunia dipanggil untuk balik semula ke Palestin, tinggal di situ, dapat kondo free, kenderaan free, sekolah anak free, pekerjaan tersedia dengan gaji yang besar. Baliknya, asalkan kamu Yahudi, balik ke Palestin, kami akan bagi citizenship, kami akan bagi occupation, kami akan bagi everything. Semua free. Amalah yang boleh. Jadi mereka kembali dan mereka mengatakan bahawa Palestin adalah tanah mereka. Setuju tak tuan? Sekali lagi saya setuju orang Yahudi untuk balik ke Palestin. Memang kalau nak ikutkan Nabi Daud, atuk mereka. Kalau nak ikutkan Nabi Musa, atuk mereka. Kalau nak ikutkan Nabi Yaakob, atuk mereka. Memang keturunan mereka pun. Orang Arab keturunan Nabi Ismail, orang Yahudi keturunan Nabi Ishak, Nabi Yaakob, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun orang Palestin. Makam Nabi Ibrahim pun ada di Palestin. Jadi sebenarnya orang Yahudi, mereka lebih berhak untuk mendiami Palestin. Sebab al-ardu arduna, dia kata bi'ardi min jitina. Tanah ini tanah kami daripada atuk nenek moyang kami. Memang betul pun.
Yahudi hari ini adalah keturunan Nabi-Nabi yang saya sebut tadi. Dan Nabi-Nabi ini semuanya berpusat di mana? Di Palestin. Jadi sebenarnya orang Yahudi lebih berhak untuk tinggal di Palestin dan menubuhkan negara mereka sendiri, negara Israel. Mereka lebih berhak kalau difikirkan dari sudut keturunan. Orang Melayu berhak tak nak mempertahankan Palestin? Engkau siapa? Engkau siapa? Hidung pesek dah tentukan Arab. Yahudi jauh dah lagi. Kenapa kita orang Malaysia sibuk nak berdemonstrasi terhadap Palestin? Kau siapa? Orang Israel je. Engkau siapa bang? Kau keturunan Nabi mana? Tak ada. Keturunan Wali Songo pun tidak. Nabi jauh sekali. Jadi kita siapa nak mempertikaikan Yahudi? Kita tak ada say. Kita tak ada say untuk mempertikaikan kedudukan orang-orang Yahudi di Palestin. Tak ada say. Sebab memang mereka betul-betul keturunan Nabi Daud, keturunan Nabi Sulaiman, keturunan Nabi Ilyasa, keturunan Ali Imran, keturunan Maryam, keturunan Isa. Ya betul. Kita tak ada say nak kata apa. Sebab mereka ini bercakap dalam bahasa Ibrani, bahasa yang digunakan oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Mereka guna bahasa yang sama. Memang mereka sebangsa. Jadi kenapa kita nak pertikaikan? Apa hak kita? Okey tuan-tuan. Tuan-tuan tengok ketika peristiwa Isra Mi'raj. Tahu kan? Okey ni saya ada masa sikit kan. Cerita pasal Israel tak apa ya? Okey. Kisah Isra Mi'raj. Balik daripada Isra Mi'raj, apa yang Nabi buat? Tahu kan? Isra Mi'raj maknanya kenapa? Lepas Isra Mi'raj semua Islam kena solat. Okey, ketika itu kiblat ke mana? Ke mana? Masjid Al-Aqsa. Ketika itu kiblat ke Masjid Al-Aqsa. Berapa lama? 16 bulan. Ada riwayat kata 18 bulan. Nabi solat tiap-tiap hari, subuh, zuhur, maghrib, asar, isyak. Semua sekali 5 waktu 17 rakaat menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Ketika Nabi solat menghadap ke Masjid Al-Aqsa, apa reaksi orang-orang Yahudi? Weh, Muhammad benda, engkau kata agama kau bagus sangat, tiba-tiba bila semayang kiblat ke kampung kita orang juga. Engkau kan orang Arab, kau Mekah. Come on lah brother. Engkau orang Arab, kau Mekah. Kenapa kiblat kau ke kampung kita orang? Kita orang Yahudi lah yang kau benci sangat. Kita orang di kampung lah, Al-Aqsa yang kau kiblat kita orang kenapa? Maka Nabi Muhammad terguris hatinya. Suatu surah Al-Quran, "Nara taqalluba wajhika fis sama'" sambung, "Falanwalliyannaka kiblatan tardah fawallu wujuhakum syatra." Apa? Quran surah apa Ustaz? Dia juzuk ketiga kan? Lupalah juzuk berapa. Tapi surah Al-Baqarah kan? Hujung-hujung Baqarah. Tu. Jadi qad nara, sesungguhnya kami telah nampak. Kadang-kadang kami qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami nampak di hati kamu ni sikit-sikit tengok atas. Nabi tengah solat tengok atas, bawah, atas, bawah. Seolah-olah macam mengharapkan sesuatu. Rupa-rupanya Nabi mengharapkan agar kiblat ditukarkan daripada menghadap Masjid Al-Aqsa pergi ke Masjidil Haram yang terletak di Mekah, tanah lahir Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebab Nabi terguris yang Masjid Al-Aqsa itu adalah kaum Yahudi punya. Jadi dalam peristiwa ini jelas terang-tantang sudah sudah terang lagi bersuluh bahawa Masjid Al-Aqsa yang terletak di Al-Quds, Palestin adalah kampung orang-orang Yahudi. So tak boleh pertikaikan lagi. Memang Masjid Al-Aqsa itu ataupun Al-Quds itu ataupun Baitul Maqdis itu adalah kampung orang Yahudi. Jadi hari ini orang-orang Yahudi nak balik semula ke kampung dia. Atas dasar apa? Akidah bahawa atuk mereka orang Palestin, nenek mereka orang Palestin, moyang mereka, bapa atuk moyang mereka orang Palestin, dan mereka nak kembali ke Palestin. Itu sebabnya pada tahun 1948 kenapa British dari United Nations membenarkan mereka balik ke Palestin atas dasar apa? Kenapa orang Yahudi masa-masa Holocaust tak dibenarkan untuk duduk kat Jepun ke, duduk kat Australia ke, lagi besar tanah dia? Kenapa mesti Palestin? Kenapa tak boleh duduk kat Russia, duduk kat China, duduk dekat Colombia dan sebagainya? Kenapa? Kenapa bukan Malaysia?
Sebab mereka kata Palestin tanah tumpah atuk nenek moyang mereka. Memang mereka layak pun. Siapa yang boleh petikai? Tapi hari ini tuan-tuan dan puan, kenapa kita nak juga mempertahankan Masjidil Aqsa, Palestin, Baitul Muqaddis, Jerusalem, Al-Quds dan sebagainya? Kenapa? Why? Sebab walaupun kita bukan keturunan Nabi Daud, kita bukan keturunan Nabi Sulaiman, bukan keturunan Ilyas, Zakaria, Yahya dan sebagainya, kita bukan keturunan Bani Israel, tapi kita berkongsi akidah yang sama. Walaupun mereka keturunan Nabi-Nabi yang sebagainya, tapi mereka telah terseleweng dan akidah mereka telah rosak, dan mereka bukan lagi beriman dengan Tuhan yang sama sebagaimana Nabi-Nabi keturunan mereka beriman kepadanya, Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak berkiblatkan Allah, mereka tidak bertuhankan Allah, mereka bertuhankan pada taghut. Agama kitab Torah, Injil, New Testament, Old Testament yang mereka pegang hari ini bukanlah kitab yang sebenar, tapi semua itu adalah yang telah diselewengkan. Jadi inilah yang kitab sebenar ada Al-Quran. Yang sebenarnya ialah kita ni berkongsi akidah yang sama dengan Nabi-Nabi kita sebut tadi. Sebab tu kita nak balik Masjid Al-Aqsa. Kerana apa? Kerana Masjid Al-Aqsa tu bukan diorang punya, tapi kita punya. Di situlah berlakunya Isra' Mi'raj. Di situlah Nabi SAW telah bertemu dengan 124,000 roh-roh para anbiya yang terdahulu, berkongsi akidah yang sama. Di situlah Nabi telah di-mi'rajkan, naik ke langit. Langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Idris, langit ketujuh jumpa dengan Nabi Musa AS. Itu semua Nabi-Nabi kita. Memang kita bukan bangsa Arab, kita bukan Bani Israel, tapi kita berkongsi akidah yang sama. Tuan-tuan, kita baca tahiyat awal, tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ayat itu dialog di antara Nabi kita Muhammad dengan Nabi Ibrahim AS. Berlaku kat mana? Berlaku di Masjidil Aqsa yang hari ni kita baca tak tadi. Tahiyat awal, tahiyat akhir kita baca ayat tu. Dialog itu antara Nabi dengan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim jumpa dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad sebut at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Mula-mula Nabi Ibrahim juga at-tahiyatu penghormatan, at-tahiyatu thayyibatu lillah, ya at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibah. Selamat datang, penghormatan buat kamu wahai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wah, salam sejahtera buat kamu wahai nabi dan rahmat Allah dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Jadi Nabi Ibrahim berkata, salam sejahtera buat kita semua, para nabi yang ada kat sini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Ibrahim kata, aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Lepas tu Nabi Muhammad kata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu Nabi Ibrahim juga. Wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana Allah selawat ke atas Nabi Ibrahim dan juga keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi Ibrahim kata, wahai Allah, berikan keberkatan ke atas Nabi Muhammad dan juga keluarga Muhammad. Maka Nabi Muhammad balas balik, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan keberkatan kepada Nabi Ibrahim dan juga ahli keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Dua-dua cakap fil alamin innaka hamidum majid. Di manakah dialog itu berlaku? Di Masjid Al-Aqsa. Ini menunjukkan bahawa Masjid Al-Aqsa adalah milik kita, tanah suci Islam yang ketiga selepas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Ketiga ialah Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa telah dibina oleh Nabi Adam AS pun kita punya Nabi sebenarnya. 40 tahun selepas Masjidil Haram dibina, Masjidil Aqsa dibina oleh Nabi Adam AS. Maknanya Masjidil Aqsa tu kita punya. So Palestin tu kita punya. Aqsa, Muqaddas, Baitul Maqdis, semua tu kita punya. Bukannya orang Yahudi punya. Jadi hari ini kita bersama-sama bersolidariti. Kita solidariti. Nasib baik. Siapa kali lah dia?
Bersolidariti. Kita bersolidariti, okey? Kita sama-sama atas tiket akidah, bukannya kemanusiaan. Betul. Kalau orang kafir, kita nak minta raih simpati mereka, kita cakap okey, kesian orang Palestin telah diserang oleh Israel, mereka telah dibom mati. Tak ada kemanusiaan. Mereka tu digasah seolah-olah macam penjara terbuka. Air tak boleh masuk, makanan tak boleh masuk, elektrik diputuskan, apa semua diputuskan. Mereka hidup macam dalam penjara. Makan tak boleh, minum tak boleh, kena bom pula. Tiap-tiap hari beribu orang mati. Kesian, jahat betul Yahudi ni kan. Kita boleh cakap dengan Cina macam tu, atas tiket kemanusiaan, jomlah kita sokong Palestin, boleh. Tapi kita sebagai orang Islam, kita tak boleh menyokong Palestin atas tiket kemanusiaan, tak boleh. That is totally wrong. Sebab apa? Sebab kita perjuangkan Palestin bukan kerana mereka itu bangsa Arab, bukan kerana mereka itu manusia, tapi kita perjuangkan Palestin kerana itu adalah kiblat pertama kita, tanah suci ketiga kita, semuanya atas tiket akidah. Faham tuan? Jelas ya? Jadi salah kalau kita berjuang atas dasar solidariti, kemanusiaan ataupun atas dasar Arab dan sebagainya. Saya dulu tahun 2002, 2003 kan masa belajar kat Mesir tu, saya pernah dengar khutbah pidato yang cukup dahsyat oleh seorang imam ketika sembahyang Jumaat. Al-Quds Al-Arabiyah, takbir Allahu Akbar. Al-Quds Al-Arabiyah, Quds itu, Baitul Maqdis itu milik bangsa Arab. Dia cakap itu. Sebab apa? Orang Arab di Palestin, termasuklah orang-orang Kristian di Palestin, telah ditindas oleh orang-orang Yahudi. Bukan setakat masjid diruntuhkan, malah gereja-gereja juga diruntuhkan di Aqsa. Gereja pun diruntuhkan Aqsa oleh orang Yahudi. Orang Yahudi dia bukan runtuhkan masjid je, gereja pun sama diruntuhkan. Kanisah. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Aqsa, keliling Masjid Aqsa tu beratus gereja. Malah ada gereja Saint Sculpture tu, gereja yang paling mulia nombor 1 dalam Kristian, yang dikatakan di situlah Nabi Isa telah disalib, dan di situlah Nabi Isa telah mendapat the last supper bersama 12 orang Hawariyun tu. Yang dikatakan di situlah Nabi Isa telah dimandikan dan Nabi Isa telah dihilangkan jenazah dia, dinaikkan ke langit menurut versi Kristian. Dekat dengan Masjid Aqsa, jalan kaki sampai. Gereja bersepah-sepah kat situ, dan gereja juga diruntuhkan oleh Yahudi. Jadi orang Arab sepakat, jom kita sama-sama Arab, tak kisahlah agama Kristian ke agama Islam, kita lawan Yahudi. Boleh menang tak? Boleh menang tak? Tak boleh. Sampai sekarang tak boleh menang. Kerana mereka bangkitkan bahawa Palestin itu milik Arab. Saya cakap dengan imam, ya Syekh, sami'tu anna Quds bilil Arabiyah, ana Malizi wa ana Malayu. Aku orang Malaysia, aku orang Melayu. Bila kau cakap Al-Quds tu milik orang Arab, ana ma'alish dakwah, ana bari, aku minta maaf, aku berlepas tangan. Sebab perjuangan kamu, perjuangan bangsa, aku bukan bangsa Arab. Apa kena-mengena aku Melayu Malaysia dengan Palestin? Tak ada kena-mengena. Kami bercakap dengan bahasa lain, kamu bercakap dengan bahasa lain. Kami makan nasi, kamu makan nasi Arab, kami makan nasi Melayu. Kami makan nasi kerabu, kamu makan nasi Arab. Kami makan nasi lemak, kamu makan nasi maklubah, nasi mandi, lain. Tak sama. So buat apa kami tolong kamu? Ya Syekh, stand. Tunggu lah. Sebenarnya Al-Quds bukan milik Arab, Al-Quds milik orang Islam. Betul kan statement? Jangan cakap Quds tu Arab punya. Kalau Quds tu Islam punya, ya kami bertanggungjawab untuk sama-sama bersolidariti dengan kamu semua. Tapi kalau kamu cakap bahawa Al-Quds itu milik Arab, kami minta maaf, kami Melayu, sorry, I am a Malay guy, I am a Malay handsome boy. Jadi saya cakap itulah. Jadi dia kata, okey, kita tukar statement kita bahawa sebenarnya, sebab itulah Hamas datang, barulah Islam boleh bangkit di Palestin. Sebelum ini, siapa yang membela orang Palestin? Yang bela orang Palestin ialah PLO yang telah diterajui oleh almarhum Yasir Arafat. Pergi ke mana perjuangan PLO? Tak jadi. Kerana apa? Perjuangan mereka perjuangan Arab. Di Mesir, di banyak negara, mereka ni memperjuangkan Palestin dengan menyanyi lagu choir. Palestin, Palestin. Menyanyi tak pakai tudung, nyanyi-nyanyi. Minta meraih simpati. Berlaku macam sketsa,
kesian orang Arab kena belasah oleh orang Yahudi. Itu bukan perjuangan agama, itu perjuangan bangsa. Kalau perjuangan bangsa, perjuangan satu kumpulan pejuang bangsa, satu kumpulan pejuang agama, mana menang? Mana menang? Pejuang bangsa takut mati, pejuang agama tak takut mati. Malah orang-orang Yahudi, mereka balik semula ke Israel, mereka kata itu negara mereka atas dasar akidah. Akidah mereka. Dalam satu ceramah yang saya pernah dengar, kata-kata suci mereka yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab, Fatuba. Tuba ni apa? Tuba ni syurga. Fatuba liman hajama jimal atfal. Syurgalah bagi mereka yang berjaya menghancurkan tengkorak-tengkorak kanak-kanak. Suatu mereka boleh campak budak-budak Arab, mereka campak dan mereka hempaskan bayi-bayi itu sampai pecah tengkorak budak, dan mereka dapat pahala. Kenapa mereka berani nak bunuh makcik-makcik tua? Kenapa mereka sanggup tega untuk bunuh budak-budak kecil yang langsung tak ada dosa, yang tak kenal hidup pun, tak pandai cakap pun, tapi mereka bunuh juga? Kenapa? Sebab setiap orang yang mereka bunuh, mereka dapat pahala. Mereka akan dapat pahala. Kita pula nak lawan atas dasar bangsa, atas dasar peri kemanusiaan. Tak jadi. Tak jadi. Sebab tu datangnya Hamas. Alhamdulillah, Hamas telah menaikkan semangat orang-orang Arab. Dulu orang Arab Palestin jahil. Saya cakap terang. Sebelum tahun 1948, kita tengok video-video Arab-Arab Palestin tak pakai tudung, pakai skirt. Duduk kat Al-Aqsa. Duduk dekat berjiran dengan Masjid Al-Aqsa. Tak tutup aurat. Sebab mereka ni jahil. Datangnya Hamas mendidik mereka bahawa mereka ni perlu untuk berjuang atas dasar agama, barulah Al-Aqsa dibebaskan. Sebab tu tuan-tuan, jangan harap Al-Aqsa dapat dibebaskan selagi kita berjuang bukan atas dasar akidah. Kita akan kalah. Sebab orang Yahudi mereka berjuang atas dasar akidah. Akidah mereka lah, bukan akidah yang betul, akidah yang salah lah. Sebab tu bila saya cakap dengan kawan-kawan, bila nak pergi ke demonstrasi, nak bantu, jangan sebut atas dasar peri kemanusiaan. Humanitarian apa? Humanity. Humanity ke? Apalah, tak kisahlah kan. Saya tu malam-malam bila kuat sikit lah. Jadi gitulah, atas dasar kemanusiaan tak jadi. Kita kena berjuang, derma, infak, bantu, doa atas dasar akidah. Kita nak selamatkan tanah Nabi-Nabi kita. Kita tak ada kena-mengena dengan Nabi Daud, dia sudah darah, tak ada kena-mengena. Tapi kita berkongsi akidah yang sama. Sebab tu kita perjuangkan. Jadi tuan-tuan, bapa mata Allah, dan sekiranya itulah saja. Sebenarnya orang Yahudi benci Nabi Muhammad sebab apa? Sebab Nabi Muhammad bangsa Arab. Dia ingatkan Nabi akhir zaman bangsa mereka juga. Sebab bila keluar Nabi je bangsa mereka, keluar Nabi je bangsa mereka. Bangsa mereka je Nabi keluar, bangsa mereka Nabi keluar, Nabi keluar bangsa mereka. Lahirnya Zakaria, bangsa mereka. Nabi Zakaria dapat anak, dapat apa semua. Maryam dapat anak, Isa pun bangsa mereka. Mereka happy lah. Dan orang-orang Yahudi ni ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak mereka sendiri. Dia tahu tanda-tanda kelahiran Nabi bila. Dia tahu Nabi masa kanak-kanak macam mana. Dia tahu Nabi akan kehilangan mak bapak ketika Nabi masih lagi kanak-kanak. Dia tahu Nabi akan kehilangan bapaknya ketika Nabi dalam perut lagi. Dah tahu lah. Ciri-ciri Nabi akhir zaman, bapak dia mati sebelum dia lahir. Ciri-ciri Nabi akhir zaman, mak dia akan mati masa dia kecil. Ciri-ciri Nabi akhir zaman, ketika remaja dia akan pergi berdagang. Dah ada dah ciri-ciri Nabi Muhammad, mereka dah hafal. Dan ciri-ciri Nabi akhir zaman akan melaksanakan dakwahnya di sekitar kawasan yang ada banyak pohon kurma. Maka bila tahu mereka mau pergi kawasan yang banyak pohon kurma, pergi Khaybar, pergi ke Madinah. Sebab tu kat Madinah banyak orang Yahudi. Yang buka kota Madinah itu adalah seorang lelaki Yahudi yang namanya Yathrib. Jadi Yathrib telah buka Madinah, dan mereka berharap keturunan mereka lah yang bakal melahirkan
Nabi Muhammad SAW. Alih-alih keluar Nabi akhir zaman di kalangan jahiliah, Arab jahiliah Quraisy. Arab zaman dulu siapa pun tak nak. Parsi tak nak kuasai Arab, Rom pun tak nak kuasai Arab sebab useless. Tanah kering kontam jahiliah waktu tu. Dapat anak bunuh anak, apa benda di kaum tak payah dia. Sebab Parsi pun tak nak, Rom pun tak nak. Sebab bangsa tak guna. Tiba-tiba di tengah-tengah bangsa tak guna itulah lahirnya seorang Nabi akhir zaman. Maka orang Yahudi benci. Saya kaji sebenarnya bukan sekadar benci Nabi Muhammad je. Malah sebenarnya Nabi Isa pun mereka benci. Sebab Nabi Isa bukan susu galuh daripada 12 Bani Israel. Memang tu mereka Yahudi juga, bangsa Yahudi juga. Nabi Isa tu bangsa Yahudi juga, tapi bukan melalui susu galuh Nabi Ismail, Bani Israel. Jadi mereka pun tak suka Nabi Isa juga. Itu padahal dalam kelompok Bani Israel di Palestin pun mereka benci. Apatah lagi bangsa Arab di tanah Arab, memang cukup benci. Walaupun itulah Nabi akhir zaman, tapi oleh kerana bukan di kalangan mereka, mereka tidak mengiktirafnya. Sebab itulah mereka benci sangat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, mari kita kembali ke fikir. Nabi Ibrahim tu bangsa tu kan? Nabi Ibrahim ni tak ada bangsa. Okey. Sebab zaman tu kita tak ada bangsa lah. Bawah dia baru start bangsa. Macam mana anak dia Nabi Ismail bangsa Arab? Yang Nabi Sebab Nabi Ismail diletakkan di Mekah, kemudian bercampur dan berasimilasi dengan bangsa Arab, Arab kuno. Jadi dia jadi Arab moden. Jadi keturunan Nabi Ismail ke bawah semua jadi Arab. Yang masih Israel tadi tu, Nabi Ishak. Okey, Nabi Ishak pula dia tinggal di Palestin dan mereka berasimilasi dengan bangsa-bangsa itu. Akhirnya tertubuhlah bangsa Yahudi. Sebab tu dia panggil Abul Yahud. Nabi Ishak bapa Yahudi, Nabi Ismail bapa Arab. Jadi Nabi Ibrahim bapa pula, bapa Anbiya, bapa Nabi-Nabi. Begitulah ceritanya. Okey, so lupakan perjuangan bangsa. Bolehlah nak berjuang dengan bangsa. Bukan saya kata tak boleh masuk UMNO, boleh. Tuan-tuan nak masuk UMNO, silakan. Boleh berjuang atas dasar bangsa, boleh, tak ada masalah. Tapi bukan nombor satu lah. Nombor satu ialah perjuangan kita mestilah berasaskan akidah. Kan? Begitu. La Arabiyah ala Ajami. Tidak ada kelebihan bangsa Arab ke atas bangsa lain. Tak ada. Tak macam bangsa Bani Israel. Dia rasa dia paling mulia. Allah Ta'ala kata, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dan aku telah memuliakan kamu berbanding bangsa-bangsa yang lain. Jadi selain daripada Bani Israel ialah ghaib. Tak kisahlah Jawa ke Melayu ke Cina ke India ke bangsa Rusia ke, selain daripada bangsa Yahudi adalah ghaib yang layak untuk dibunuh. Ini fahaman mereka. Tuan-tuan, terima kasih banyak. Masa dah time, lama sangat ni. Saya nak balik sejam lagi balik ke rumah. Kita akhirnya selesai kafarah salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini habis dah ni. Bila dapat live tak boleh. Boleh tengok live? Boleh ada. Boleh ni ke? Boleh transfer ke? Tak boleh tak? Boleh save. Boleh save ke? Save boleh transfer? Macam best pula macam nak dengar balik tu. Okey.